Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam FB Live Zakat Pulau Pinang di dalam slot celoteh time ZPP. Dan insya-Allah pada hari ini seperti mana yang kita diwar-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, kita menjemput khas Ustaz yang akan membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang sangat-sangat istimewa pada petang ini, iaitu tajuk muflis akhirat. Jadi bagaimana kita yang mungkin kaya di dunia tetapi tiba-tiba kita berada di akhirat dalam keadaan muflis, tak ada apa-apa lagi. Dan bersama-sama kita pada petang ini insya-Allah Ustaz yang dijemput khas, yang tak asing lagi sebenarnya bagi kita di seluruh Malaysia ni, sangat mengenali beliau lah di kaca-kaca TV yang selalu menyampaikan peringatan-peringatan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Selalu muncul wajah Ustaz kita ni untuk mengingatkan kepada kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang boleh kita ambil kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian, bersama-sama dengan kita iaitu Ustaz Muhammad Hafiz bin Haji Fauzi yang merupakan Ketua Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan muflis akhirat ini. Jadi apa khabar Ustaz Hafiz? Baik. Assalamualaikum. Baik adanya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas Alhamdulillah. jemputan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama-sama kami pada petang ni. Jadi insya-Allah kita memang menunggu-nunggu buah-buah pukulan yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Ustaz kita, yang mana muslimin-muslimat yang berada di luar sana mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan, boleh share dulu di FB Zakat Pulau Pinang untuk kita panjang-panjangkan lagi maklumat ini supaya ramai lagi yang akan dapat menerima kebaikan yang akan sama-sama kita kongsi ni. Jadi insya-Allah celoteh Zakat Pulau Pinang pada petang ini merupakan slot yang terakhir lah kita bersama dengan Ustaz Hafiz di dalam program sempena sambutan bulan-bulan zakat di negeri Pulau Pinang yang kita bermula pada bulan September hinggalah ke bulan Disember ini. Jadi insya-Allah untuk tidak melengahkan masa kita, saya rasa ramai juga tuan-tuan dan puan-puan yang sering mengikuti online kita di Zakat Pulau Pinang ni, tak sabar-sabar dah nak dengar apa yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Ustaz Hafiz kita. Jadi untuk itu saya dengan penuh takzimnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan sesi kita pada petang ini. Silakan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أمين رب العالمين. حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث صحيح رواه Imam Muslim. Baik, terima kasih bagi Ustaz Haji Az-Zuhari bin Haji Ahmad, pengurus bahagian dakwah am Zakat Pulau Pinang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Zakat Pulau Pinang atas jemputan pada petang ni. InsyaAllah dalam minggu-minggu terakhir kita minggu atau bulan zakat, dan kita juga dalam hari-hari terakhir untuk tahun ni. Ada dengar ke tu? Boleh dengar Ustaz? Hello, boleh dengar ke Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Ada okey baik. Celoteh time zakat Pulau Pinang, itu dia celoteh time zakat Pulau Pinang. Kita nak bincang satu tajuk yang sangat mustahak ni, muflis akhirat. Muflis dunia tak apa, boleh balik makan nasi goreng, boleh makan nasi kandak. Muflis dunia boleh makan mi goreng, boleh balik tidur, boleh balik sembang-sembang. Kita tak ada masalah muflis dunia, tapi muflis akhirat memang tak boleh balik. Tak boleh balik dah. Ya Allah ya Rahman. Sekali saja gagal di sana, gagallah selama-lamanya. Jadi kita tak nak tuan-tuan melihatkan Allah. Peminat-peminat celoteh zakat Pulau Pinang, insya-Allah bersama dengan saya, insya-Allah kita akan ulas bagaimana muflis akhirat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara di dunia. Sebab benda ni akan memberi kesan yang besar kepada kita di akhirat nanti. Baik. Hadis yang saya bacakan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ni secara ringkasnya sangat mudah Ustaz. Hadis ni cerita kepada kita, intipatinya lah. Intipatinya adalah kata Nabi SAW, bawalah pahala amal soleh banyak macam mana sekalipun. Bawalah pahala amal soleh banyak macam mana sekalipun. Kita ke akhirat bersama dengan kita ada 5 jenis dosa. Kita pergi akhirat, kita bawa pahala amal soleh yang sangat-sangat banyak. Tetapi ke akhirat juga kita bawa 5 jenis dosa. Bawa juga. Pahala bawa, dosa pun bawa juga. Ada 5 jenis dosa. Kata Nabi, 5 jenis dosa ini akan memakan dan memamah habis pahala amal soleh kita. Kita ingat kita ke syurga, kita dihumban ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Apa dia 5 dosa tu Ustaz? Apa benda 5 perkara tu Ustaz? Kenapa 5 perkara ni kita nak ambil berat? Kenapa 5 perkara ni kita nak ambil tahu? Sebab 5 perkara ini akan memakan habis pahala-pahala amal soleh kita. Akhirnya kita takut bahawa di sana nanti kita akan muflis dan selama-lamanya kita akan dihumban. Itu yang kita takut. Tuan-tuan melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulas sikit hadis ni supaya kita sama-sama dapat manfaat petang ni. Pertama, Nabi mulakan dengan satu pertanyaan. Nabi SAW, Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis? Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu orang muflis? Dalam bentuk pertanyaan.
Macam kita lah duk sembang-sembang tanya, dah Hmm. makan ke belum? Macam mana hari ni? Sihat ke tidak kan? Itulah keadaannya. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu tak orang muflis? Jadi sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi tanya, ramai-ramai pakai jawab, qalu, bentuk jamak macam kita lah ustaz tanya masuk pejabat kan, sihat ke semua? Oh, ramai-ramai. Sihat alhamdulillah ustaz. Ustaz nak belanja ke hari ni? Macam tu. Hmm. Jadi dalam kes ni bila Nabi tanya, tahukah kamu manusia muflis akhirat? Maka sahabat-sahabat pun jawablah bila Nabi tanya. Qalu Ya, ya. al-muflisu fina man Hmm. la dirhama lahu wala mata'. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Jadi bila sahabat-sahabat tu Nabi tanya, maka sahabat pun jawab, orang muflis di kalangan kami, ya Rasulullah, yang kami duk faham-faham adalah orang yang tidak ada dirham, man la dirham lahu. Yang orang tak ada duit lah. Man la dirham lahu wala mata'. Orang ni tak ada duit, orang ni pun tak ada kekayaan, orang ni pun tak ada harta benda, orang ni pun tak ada kemewahan, orang ni tak ada kesenangan. Dua perkara, duit tak ada, harta tak ada. Duit tak ada, kesenangan tak ada. Duit tak ada, kemewahan tak ada. Dengar ke tuan-tuan? Nampak macam lain putus ni. Tuan-tuan boleh dengar ke? Ustaz? Mana Ustaz Zahari? Ustaz boleh dengar ke celoteh saya ni? Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak macam lain putus. Yang bagi Ustaz? Ustaz Zahari. Kejap Ustaz. Dia ada terputus sikit tu. Okey dah, dengar Ustaz. Baru dengar. Okey, dia ada terputus juga tadi Ustaz. Ya Allah, kita ulang balik. Allah. Ulang. Itulah masalah dah kita duduk jauh ni Ustaz kan. Ustaz kayu banyak tiang tu. Ustaz kena repeat. Aduh, tengok skrin Ustaz gelap aja. Saya buat mana pergi Ustaz ni jadi macam mana? Itulah tengok apa gelap gelita pula ni. Allah Akbar. Boleh sama ke tak? Boleh sama. Okey Ustaz, dah okey, boleh sama boleh. Insya-Allah. Kena ulang sikit. Baik. Bila mana Nabi tanya sahabat, apakah makna muflis? Nabi tanya, tahu tak kamu apa makna muflis? Maka sahabat ramai-ramai jawab. Qalu, sahabat jawablah pertanyaan Nabi ni. Jadi sahabat kata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang muflis pada pandangan kami dah orang yang tiada dirham, yang ni tak ada duit lah. Man la dirham lahu wala mata'. Dan orang tu pun tak ada harta benda, tak ada kekayaan, tak ada kemewahan, tak ada kesenangan. Duit tak ada, harta tak ada. Jadi sahabat jawab begitulah bila Nabi tanya. Memang tidaklah salah. Kita pun duk faham macam itulah muflis. Kan? Duit tak ada, harta tak ada, macam itulah kan. Sebab tu kita duk gila cari duit ni, tak nak muflis akhirat. Tak nak muflis dunia Ustaz. Tak nak muflis dunia. Jadi pakai duk cari duit sama, pakai duk jaga duit, pakai duk simpan duit supaya kita tak muflis dunia. Baik, apa yang kita nak cerita hari ni adalah bagaimana Nabi menjawab balik. Nabi menjawab balik bagi penerangan kepada sahabat-sahabat dan sebenarnya untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebenarnya muflis akhirat. Jadi bila sahabat jawab duit tak ada, harta tak ada, duit tak ada, kemewahan tak ada, duit tak ada, kesenangan tak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Jadi bila sahabat ni jawab begitu, maka Nabi macam
jawab baliklah bagi penerangan kepada sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguh-sungguhnya manusia yang muflis di kalangan umatku. Ni umat Nabi Muhammad ni, sebab tu Nabi risau, Nabi rusing, umatku, umat Muhammad. Jadi kata Nabi, sesungguhnya manusia yang muflis di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Mereka datang hari kiamat kelak, mereka datang hari kiamat kelak membawa pahala sembahyang yang sangat-sangat banyak. Orang sembahyang boleh muflis, orang sembahyang boleh bankrupt. Oi, ronsinglah kita. Sebab kita orang sembahyang. Kita orang yang solat berjemaah, kita orang jaga solat sunat. Bila Nabi sebut orang sembahyang, ronsinglah kita. Sebab kita ni orang yang begitu. Ustaz, boleh bayanglah kalau orang sembahyang pun boleh muflis, orang tak sembahyang. Allah, bankrupt. Bankruptcy tu dah Tapi kita sombong, tak nak sembahyang. Tak nak solat. Aduh, orang sembahyang, orang solat pun boleh muflis. Kalau boleh orang tak sembahyang, Allahu Akbar. Cuma kita nak tahu petang ni macam mana orang sembahyang boleh muflis. Kenapa ya Rasulullah orang sembahyang boleh muflis? Yang ni kita nak tahu. Yang keduanya kata Nabi, bukan saja dia bawa pahala sembahyang yang banyak, dia bawa pahala puasa yang banyak. Wasiyamin, kita lah juga. Sebab kita pun orang puasa. Puasa Ramadan pun kita puasa, puasa sunat pun kita puasa. Kita lah juga. Lagilah kita khawatir kenapa ni ya Rasulullah. Jadi kita nak kena tahu. Yang ketiga kata Nabi, wa zakatin, dia juga orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga zakat, orang yang bayar zakat. Mana pahala zakat pun dia bawa. Kita lah juga. Sebab kita juga orang yang bayar zakat, kita juga orang yang tunai zakat. Habis tu macam mana ni? Nabi sebenarnya bagi contoh tentang orang yang bawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat. Nabi merujuk kepada orang ini, orang yang sangat jaga bab amal ibadah. Saya sangat jaga bab amal soleh. Sebab ramai kita ni sangat menjaga bab amal ibadah. Banyak jaga bab amal soleh. Banyak jaga hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi ada dengan kita ni 5 jenis dosa yang disebut tadi. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. 5 dosa ni sebenarnya dosa apa ni? Dosa sesama manusia. Hablum minan nas. Kita duk jaga bab amal ibadah, hablum minallah. Kita lupa nak jaga dosa sesama manusia, hablum minan nas. Ada 5 jenis dosa ini yang Nabi terang satu persatu. Bagaimana dosa ini akan memakan dan memamah habis pahala sembahyang kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, pahala zikir kita. Tak meninggal lah Ustaz, tak meninggal. Kita kuat kayuh amal ibadah kat sini, kayuh amal soleh. Tapi rupanya kayuh kita kat sana, kita boleh muflis juga kayuh punya kayuh. Jadi yang kita nak bicara hari ni, apakah 5 jenis dosa yang memakan dan memamah habis? Pertama, kita mula dengan 2 dosa dulu. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Apakah 2 jenis dosa ni yang mana Nabi sebut ni? Qad syatama hadha wa qadhafa hadha, iaitu dosa lidah. Yang ni kita takut. Lidah macam mana ni? Lidah duk merompak orang, lidah duk memfitnah orang, lidah duk buat tuduhan-tuduhan jahat pada orang, lidah duk dengki orang, duk adu domba, duk batu api, duk hina, lidah duk aibkan orang, jatuhkan maruah orang, tak jaga air muka orang. Yang ni yang kita takut. Nabi sebut dengan jelas 2 jenis lidah, iaitu lidah yang mana mengata orang, mengumpat orang, menuduh orang, memfitnah orang. Ni biasalah lidah kita ni Ustaz. Tuannya sembahyang tapi lidah tak jaga. Tuannya pergi haji dah. Berapa kali dah pergi haji? 5 kali dah pergi haji umrah.
Umrah tiap-tiap bulan. Nasib baik sekarang COVID sekarang tak boleh Ya pergi. Allah. Tapi lidah tak jaga. Dia aib orang, dia tuduh orang, dia fitnah orang. Allah. Yang ni yang kita takut. Yang ni kita takut. Yang ni kita takut. Dosa lidah. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib muttafaqun alaih. Takut hadis ni. Takut hadis ni. Kata Nabi innal abda yatakallamu bil kalimati. Putus pula kita. Ustaz? Ustaz? Assalamualaikum. Lain putus ni Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Ustaz, dia Ya Allah, punya tu putus. sangkut pula dah. Allah Akbar. Ustaz dengar ke tadi? Ke putus terus? Tu, saya lagi ya. Okey. Ustaz boleh tak dengar Ustaz? Dengar. Boleh sambung ke? Okey boleh sambung Ustaz. Teruskan. Boleh sambung. Baik, kita sebut tadi salah satu yang ada ni dosa lidah. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Dosa lidah. Dosa yang menuduh orang, memfitnah orang, mengumpat orang. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Hadis ni sangat menakutkan kita. Bab dosa lidah lah ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguh-sungguhnya seseorang hamba yang berbicara, yang berkata-kata, yang bercakap-cakap, ma yatabayyanu fiha, dia tidak fikir, dia tidak semak, dia tidak cek, dia tidak tengok apa yang dia nak cakap, nak keluar daripada mulut dia ni baik buruk, dia tak semak, dia tak cek, dia tak tengok. Maka kata Nabi, ikut sedap mulut aja. Disebabkan lidah ini dia dihumban ke neraka Jahannam, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Allah dalam neraka Jahannam ni, dalam hadis ni tak cerita jarak timur dan barat, tapi nak cerita kerana dosa lidah ini boleh dihumban ke dalam neraka Jahannam, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Yang ni yang kita takut. Kita ingat dosa lidah ni biasa saja. Kita ingat dosa lidah ni tak ada apa lah kan. Nanti kawan tu lupa lah. Tapi kesan dosa lidah ini bukan saja kepada orang yang kita kata, orang yang kita fitnah, orang yang kita umpat, orang yang kita hina, orang yang kita kutuk. Tapi kesan dosa lidah yang paling menakutkanlah kepada kita. Kepada kita sendiri. Sebab kita boleh dihumban ke neraka Jahannam kerana dosa lidah. Kerana dosa lidah ini akhirnya akan memakan pahala-pahala amal soleh kita. Sebab tu kita nak kena faham hari ni. Bagaimana sebenarnya nak taubat dosa lidah ni? Bagaimana sebenarnya kita nak mohon keampunan, kemaafan dan kaedah-kaedah yang disarankan oleh pihak syarak dalam bab dosa lidah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Boleh buka di bawah tajuk ribah wan namimah. Ribah wan namimah, mengumpat dan mengadu domba. Boleh buka kitab Al-Adhkar bawah tajuk ni. Macam mana nak taubat dosa lidah? Kita ingat dosa lidah ni akan diangkat dengan istighfar? Tidak. Tidak akan diangkat dosa lidah dengan istighfar. Apakah dosa lidah akan diangkat dengan solat sunat taubat? Juga tidak diangkat. Sebab kalau kita tengok syarat sah taubat, dosa dengan Allah tidak sama dengan syarat sah taubat, dosa dengan manusia. Dia memang tak sama. Kita kata kita dah istighfar. Kita kata kita dah solat sunat taubat.
Itu kaedah cara kita nak taubat. Syarat sah kepada taubat kita macam mana? Syarat sah. Sebab syarat sah taubat dosa dengan Allah 3. Syarat sah taubat dosa dengan manusia 4. 4. Dia tak sama. Ini juga disyarat oleh Imam Nawawi dalam kitab apa? Riyadus Salihin. Buka kitab Riyadus Salihin dalam bab taubat. Sebab tu kalau kita nak taubat, kita sendiri ni nak kena tahu. Aku ni nak bertaubat ya Allah. Nak taubat ni dosa apa? Dosa dengan Allah ke? Atau dosa dengan manusia? Sebab syarat sah taubatnya tidak sama. Tidak sama. Jadi ulama bahas dalam kitab Al-Azkar akan diangkat dosa lidah dengan syarat wajib memohon kemaafan. Wajib memohon kemaafan. Ini berdasarkan hadis Nabi, man kanat madlumatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Falyatahallalhu. Kata Nabi, mewajib minta maaf. Mewajib minta halal. Ini dosa dengan manusia. Hadisnya di Sahih ni riwayat Imam Bukhari. Man kanat madlumatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Al-yawm ni bila? Sekarang. Nabi kata kena selesai masalah dengan manusia sekarang. Sebab tu kata Imam Al-Thawri, Abu Sufyan Al-Thawri dalam kitab Tamhihul Ghafilin ada disebut pendapat ni, nukilan ni. Dia kata kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ni datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa. Dosa dengan apa ni? Dosa dengan Allah. Lebih baik daripada kita datang menghadap Allah membawa satu sahaja dosa, tapi dosa dengan manusia. Lebih baik Ustaz, lebih baik. Itu yang dahsyatnya dosa dengan manusia ni. 70 kali dosa dengan Allah. Bukan kita nak suruh buat dosa dengan Allah, tapi perumpamaannya 70 kali dosa dengan Allah berbanding dosa satu sahaja dengan manusia. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat dosa satu sahaja dengan manusia. Jadi bab dosa lidah ni kita kena minta maaf. Wajib kita minta maaf. Wajib kita minta ampun. Barulah kita istighfar. Barulah kita solat sunat taubat. Yang ni ulama-ulama bahas. Ulama bahas apa? Minta maaf tu minta maaf saja ke Ustaz? Kena cerita kah? Yang ni perbahasan panjang ni. Apakah kita fitnah orang, kita kutuk orang, kita hina orang, kita umpat orang, kita tuduh jahat pada orang, cukup dengan minta maaf saja? Tak kena cerita habis ke Ustaz? Ini perbahasan panjang lebar dalam kitab Al-Azkar. Apakah wajib, apakah cukup dengan minta maaf ataupun kena cerita habis? Ada dua pendapat tuan-tuan melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama, dua-dua ni pendapat Syafi'iyah. Pendapat pertama, dosa lidah wajib minta maaf dan wajib cerita habis. Berat. Berat. Pendapat pertama ni sangat berat. Sebab tu dosa lidah bukan main-main. Nak minta maaf tu satu hal, nak cerita habis tu pula satu hal. Berani ke kita nak cerita habis? Berani ke kita jumpa dengan dia nak minta maaf tu satu hal? Dia pun pelik dah, apa cerita ni jumpa. Lepas tu nak cerita habis pula. Itu pendapat yang pertama, wajib minta maaf dan wajib cerita habis. Cuma ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ni jalan keluar untuk kita juga. Pendapat kedua mengatakan bahawa wajib minta maaf sahaja, tidak wajib cerita habis. Lega yang ni ada pendapat kedua. Kalau pendapat pertama saja berat Ustaz, berat. Jadi kalau kita ulama duk bahas apa, sebab kalau kita cerita habis apa yang kita kata dia, kita kutuk dia, takut berpanjangan. Benda ni berpanjangan. Jadi mudarat yang lebih besar. Maka kata ulama, dah kita tengok perangai dia, kita pun dah tahu perangai dia macam mana. Lagi kita cerita, lagi gaduh, lagi apa. Kata setengah ulama, cukuplah dengan minta maaf saja, tak payah cerita. Jadi ada dua jalan untuk taubat. Yang pentingnya wajib minta maaf. Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ni kita nak sambut peristiwa Isra dan Mi'raj, akan datang sikit masa lagi ni. Diulas ni bagaimana Nabi SAW dinampak
dinampakkan satu golongan manusia ketika mana Nabi ni mi'rajkan. Satu golongan manusia, golongan macam mana? Manusia yang mencakar muka sendiri. Kuku ni dibuat daripada tembaga. Kuku tu bertukar menjadi kuku tembaga. Kemudian mencakar muka sendiri, mencakar dada sendiri, mencakar muka sendiri, koyak rabak bersembur darah. Kemudian cakar dada sembuh balik, cakar muka, cakar dada sembuh balik. Jadi Nabi pelik. Nabi SAW pelik. Ya Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa ni Jibril? Duk cakar muka sendiri, duk cakar dada sendiri. Ni siapa ni Jibril? Maka Jibril jawab, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas. Ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Jibril, mereka inilah masa atas dunia dulu, mereka memakan daging sesama manusia. Apa tu? Ghibah. Dan wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka ni juga menjatuhkan, merosakkan maruah sesama manusia. Tak jaga air muka orang, tak jaga aib orang, tak jaga maruah orang. Jadi duk jaja sana, duk jaja sini, mulut duk umpat sana, duk umpat sini. Kata Nabi SAW, orang ni kalau berdasarkan hadis ini, dinampakkan mereka akan mencakar muka mereka sendiri, mereka akan mencakar dada-dada mereka sendiri. Saban tahun Ustaz, kita menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj, tapi kadang-kadang kita duk cerita Nabi di-Isra'kan, Nabi di-Mi'rajkan. Tapi pengajaran dalam peristiwa itu kita ambil lah. So, hari ni kita tengok bab dosa lidah saja pun. Kalau kita tengok surah Hujurat, satu surah tu, surah Hujurat, satu surah cerita tentang dosa lidah. Ambil satu Ustaz tafsir, kita tengok sama-sama Ustaz bagaimana dosa lidah dalam surah Hujurat berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi kata manusia tu mencakar dada muka mereka sendiri, Nabi dinampakkan. Ambil surah Hujurat, kita tengok apa kaitannya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu surah. Dan disebut dalam surah Hujurat, dia katakan ribah tadi, memakan daging sesama manusia tu bukan daging segar. Sekarang ni orang sibuk pasal daging daging import, daging beku. Macam-macam cerita. Tapi kita nak ceritanya daging yang disebut dalam surah Hujurat itu adalah daging bangkai. Dahlah daging manusia, daging bangkai pula. Itu perumpamaan orang yang mengumpat, orang yang meribah makan daging sesama manusia, tapi daging itu daging bangkai. Oh, dahsyat perumpamaan tu, sangat dahsyat. Kita daging manusia pun kita rasa tak nak makan dah. Tapi nak ceritanya ini bangkai, bukan daging segar, bangkai daging manusia. Itu perumpamaan tentang dosa lidah. Jadi kita duk mengumpat orang, duk mengutuk orang, duk hina orang, duk keji orang. Yang ni yang kita nak tengok. Sebab apa Ustaz? Ramai di kalangan kita sibuk duk jaga apa yang nak masuk ke dalam mulut. Yang nak masuk ke dalam mulut ni kita jaga sembelihnya macam mana, tanda halalnya macam mana, beli kat mana, prosesnya kat mana. Tapi yang nak keluar daripada mulut, ni, yang mengumpat, yang mengutuk, yang menghina, yang mengeji, yang aib orang. Jadi nak masuk kita jaga, nak keluar kita tak jaga. Yang ni yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita tengok hari ni pula orang menggunakan teknologi. Lagi kita takut Ustaz kan. Pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai Telegram, pakai Facebook, pakai Twitter. Kadang-kadang cerita dalam tu tak tahu betul atau tidak lagi. Dah sebar. Ya Allah ya Rabbi. Yang ni yang disebut oleh awal hadis tadi. Banyak mana kita nak bawa pahala semayang ni? Banyak mana kita nak bawa pahala puasa ni? Banyak mana kita nak bawa pahala baca Quran ni? Sebab kita tak jaga dosa-dosa lidah ini, maka habis dosa-dosa ini akan diambil sebagai ganti rugi. Ganti rugi. Dikira memakan sebab sebagai ganti rugi kepada orang-orang yang pernah kita kata, kita umpat, kita kutuk. Habis tu Ustaz, takkan tak boleh cakap langsung pasal manusia. Ini orang duk tanya saya. Ustaz, habis tu kita nak cakap pasal apa kan?
Kan jumpa balik kerja. Jumpa isteri kat rumah. Bang, macam mana hari ni bang? Kita pun tak boleh cakap. Masuk pejabat aja. Masuk pejabat aja nak bercakap pasal apa hari ni? Semua orang diam. Tak boleh cakap, nak cakap pasal ayam, pasal kambing, kan pasal bunga. Takkan kita macam mana lembu kat rumah, sihat kau? Jadi dibahas oleh ulama, ada 6 keadaan saja kita boleh bercakap pasal manusia. 6 keadaan saja. Pertama, bila mana berlaku kezaliman, boleh kita bercakap pasal manusia tersebut. Yang kedua, nak cegah kemungkaran, maka kita boleh bercakap pasal manusia tersebut. Yang ketiga, nak minta fatwa, nasihat agama, boleh kita bercakap pasal manusia tersebut. Yang keempat, nak ingatkan keburukan, hati-hati ya, sebagai ambil tauladan, boleh kita bercakap pasal manusia tersebut. Yang kelima, bila nak terang kemaksiatan, berlaku kemungkaran, berlaku kezaliman, berlaku penderhakaan, maka boleh kita cerita tentang manusia tersebut. Yang keenam, yang ni yang disebut oleh ulama juga, bila kita nak kenalkan orang. Dan dia ada nama gelaran-gelaran dia. Jadi kita boleh gelar lah contohnya. Contoh nama apa? Nama dia nama Halim. Contoh Halim. Halim mana ni? Halim botak. Halim botak. Boleh cakap. Kita bukan kata dia. Memang gelaran dia botak. Jadi boleh kita sebut. Ini contoh 6 keadaan. Malah dalam Quran pun Allah Ta'ala rakamkan kisah Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni jahat. Abu Lahab tu zalim. Abu Lahab ni orang yang menderhaka, lawan Nabi. Jadi dirakamkan di situ sebagai pengajaran kepada kita semua sampai hari kiamat tentang kisah Abu Lahab. Jadi bolehkah? Boleh bercakap pasal manusia, tapi 6 keadaan tu saja. Ustaz, saya ni bukan mengumpat Ustaz. Saya mengata orang tu benda benar Ustaz. Yang ni selalu orang tanya, benda benar lah Ustaz. Apa saya nak cakap ni benda benar Ustaz. Kan? Sebenarnya benar-benar telah mengumpat. Sebenarnya benar-benar telah mengumpat. Kalau tak benar, namanya fitnah. Lagi dahsyat. Kan orang kadang-kadang duk main isu tak apa benda benar. Benda-benar itulah bila mana sahabat tanya Nabi. Putus lagi kita. Assalamualaikum. Ya Ustaz, putus kita. Putus sikit Ustaz. Okey dah. Alhamdulillah puas. Okey Ustaz. Dah boleh sambung balik. Okey Ustaz, carry on. Pasal bab orang tanya tadi bercakap benda-benar. Ustaz, saya ni bercakap benda-benar Ustaz. Saya bukan mengumpat. Benda ni benar pasal kisah dia. Memanglah mengumpat itu adalah benda-benar. Benda salah jadi fitnah, lagi dahsyat. Kadang-kadang orang jumpa kita kan, Ustaz, saya nak cakap ni benda-benar. Benda-benar pasal dia. Benda-benar telah mengumpat. Kita jadi semua salah. Sebenarnya bila sahabat tanya Nabi, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku bercakap pasal si fulan bin si fulan ni benar-benar." Kata Nabi SAW, benar-benar telah mengumpat. Sebab dia tak suka kamu cakap pasal dia. Dia tak suka. Jadi benda yang tak benar itu fitnah. Itu je. Jadi kita kadang-kadang duk guna alasan tu lah. Kan? Ustaz, orang yang saya umpat, yang saya kutuk, yang saya hina, yang saya fitnah tu dah mati Ustaz. Sebab jumhur ulama mengatakan bahawa wajib minta maaf dengan mempunyai diri. Kalau kita tengok kitab Al-Azkar pun dia ulas macam tu. Wajib minta maaf dengan orang punya diri. Sebab kalau dosa harta, boleh minta halal dengan waris. Dosa harta boleh minta halal dengan maknya, dengan ayahnya, dengan suaminya, dengan isterinya, dengan anak-anaknya.
Tapi dosa lidah, jumhur ulama wajib minta maaf dengan yang mempunyai diri. Ini masalahnya orang tu sudah meninggal dunia. Habis tu macam mana? Sebab tu jangan kita duk kata orang dah meninggal dunia. Jangan kita duk kutuk, duk hina, duk umpat, duk keji orang dah meninggal dunia. Masalah kita. Kadang-kadang Ya. Ya. kita kadang-kadang kenapa? Ustaz, Assalamualaikum. Okey, Putus Ustaz. kita. Okey. Okey kan. Okey, Ustaz. Dia macam ada sikit, dia ada sikit tu Ustaz ni. Amboi. Dia ada sikit tu. Tak apa. Sebab dia cakap dosa lidah. Yang tu dia pun tak apa nak dengar. Dia bab dia sentuh sensitif tu. Okey, tak apa. Kemudian kita pergi dosa yang kedua. Dosa apa yang kedua ni yang kita kata boleh muflis juga di akhirat? Wa akala mala hadza. Dosa pertama tadi dosa lidah. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Yang kedua dosa wa akala mala hadza. Wa akala mala hadza ni dosa apa? Dosa memakan harta haram. Yang ni kita takut. Kita hari ni ya Allah, harta ni membujur lalu melintang patah. Jangan kita duk menipu orang, jangan kita duk mencuri hak orang, jangan kita duk pecah amanah, jangan kita makan riba, rasuah, makan harta anak yatim, salah guna kuasa, kita duk judi. Ini semua harta-harta yang kita ambil tu dengan cara yang batil, cara yang tidak sah. Kita menganiaya orang, kita menzalimi orang. Dan benda ni akan disoal siasat dan kira bicara sampai ke padang mahsyar. Sebab tu Nabi sebut la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin, rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman di kalangan umatku, manusia yang mencari harta, manusia yang memiliki harta, manusia yang mengambil harta. Mereka tidak kisah bagaimana cara mereka mendapatkan harta, halal dan haram sama sahaja. Yang ni sebenarnya yang kita nak kena tengok harta-harta kita. Sebab harta dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi adalah soalan ketiga di padang mahsyar. Soalan ketiga di padang mahsyar, bab harta. Jadi kita duk jangan main-main dalam bab harta. Sama juga dalam bab lidah tadi. Kalau bab harta tipu. Macam mana cara kita nak tahu bab harta tipu? Kita pernah curi harta orang. Bagaimana taubat harta curi? Kita pernah makan rasuah. Macam mana taubat harta rasuah? Kita pernah makan riba. Macam mana kita nak cuci harta-harta riba? Sebab harta haram ini tidak akan dapat dicuci dengan zakat. Yang ni celoteh zakat ni. Zakat hanya untuk harta halal. Zakat hanya untuk harta halal. Jadi harta haram ni macam mana? Zakat pula pinang pun boleh uruskan. Cuma kita nak kena tahu macam mana cara kita ada duit tipu. Kita ada duit curi. Kita ada duit riba. Kita ada duit rasuah. Kita ada duit judi. Harta haram ni macam mana nak buat? Sebab dia soal siasatnya nombor 3 di padang mahsyar nanti. Sehingga kata Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar kata apa? Pisahkan dirimu dengan harta haram di dunia ni lagi. Jadi harta haram nak kena bersih di sini. Jangan kita bawa sampai kepada mahsyar. Sebab harta-harta haram ini akan menjadi beban kepada kita di akhirat nanti. Kemudian ramai orang salah faham. Tak apa Ustaz, kita tipu orang, kita bayar zakat lah sikit. Cucilah harta tu. Macam mana harta haram boleh bayar zakat lah? Tak apa Ustaz, kita makan rasuah, kita potong 2.5%. Cucilah duit rasuah kita tu.
Yang ni sebenarnya orang ramai salah faham dalam bab taubat hatta haram. Hatta haram ni ada dua jenis. Haram li dzati hatta haram ni ada dua jenis. Haram secara zat li zatihi dan haram li ghairihi. Haram macam mana cara kita dapat, cara likasbih, cara kita dapat. Jadi nak cuci, nak taubat hatta haram ni nak kena tahu hatta haram tu haram secara zat atau haram cara kita dapat. Kalau cara kita dapat cara haram, macam mana nak taubat? Ini belum cerita lagi bab hutang piutang. Zakat adalah hutang Allah. Hutang ada dua jenis. Hutang manusia, hutang Allah. Hutang Allah ada tiga jenis. Itu sembahyang, puasa dan zakat. Betul tak Ustaz? Zakat pula ada dua. Zakat pula dua bahagian besar. Zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta pula ada 9 jenis. Jenis zakat harta ada 9. Zakat simpanan, zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pelaburan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak dan zakat KWSP. Ni hujung-hujung tahun ni nak kena bayar zakat. Zakat simpanan dah bayar ke belum? Ini semua hutang Allah. Zakat emas dah bayar ke belum? Ni zakat emas ni sebut dengan jelas dalam surah At-Taubah. Betul tak Ustaz? Habis kita dibakar dalam api neraka Jahannam dalam bab zakat emas. Dan saya kerja di Bank Muamalat. Kita buat kerjasama dengan zakat Pulau Pinang. Tuan-tuan menyimpan di Bank Muamalat, automatically zakat simpanan telah pun dipotong. Itu kerjasama kita Bank Muamalat dengan zakat Pulau Pinang. Macam tabung haji juga. Bank Muamalat pun ada kemudahan yang sama. Duit dalam bank muamalat, duit simpanan, duit akaun simpanan, akaun semasa tak payah pusing sebab akan dipotong zakatnya. Kalau kita ada kerjasama dengan zakat Pulau Pinang. Sebab itulah kerjasama begini, kemudahan begini. Tujuannya adalah harta kita ini agar bersih. Harta kita ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab harta haram ini akan memakan dan memamah habis pahala amal soleh kita, pahala amal ibadah kita. Bila mana kita tak selesaikan harta haram di sini. Sebab tu harta haram ni kita nak kena hati-hati. Apakah sumber-sumber harta yang kita ada hari ni? Yang kita nak kena bersih. Gaji-gaji kita, perniagaan kita, pelaburan kita, atau pusaka kita. Ni harta pusaka. Tipu adik-beradik, tipu anak beranak, tipu abang, tipu kakak, tipu pak saudara, tipu mak saudara. Berapa generasi ni makan harta haram? Berapa generasi ni? Jadi kita duk main-main bab harta pusaka. Disebut dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani, sesuap harta haram yang masuk ke mulut kita 40 hari doa tidak akan diangkat oleh Allah. Sesuap saja harta haram masuk ke mulut kita 40 hari doa tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita pusing dalam bab harta haram. Putus lagi Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz? Ya. Macam mana Ustaz? Okey, dengar. Okey, dengarlah. Allah. Angin Pulau Pinang kuat sangat ni, angin Pulau Pinang. Angin. Itulah pasal. Jadi kita tadi dalam harta pusaka kan. Harta pusaka contohnya kita ambil dengan cara-cara yang salah. Tipu habis. Adik apa semua ni Ustaz kan? Berapa generasi ni makan harta haram. Allahu Akbar. Tu bukan, ni belum cerita lagi bab pelaburan. Banyak pelaburan kita duk main skim cepat kaya. Kadang-kadang skim cepat kaya memang tak tahu mana-mana. Kemudian duk main forex trading, forex online.
Ni ramai orang main forex pelaburan nak kaya cepat. Jadi tak tahu halal haram. Macam mana harta-harta ni. Ni banyak lagi. Kadang-kadang duk melabur emas. Tapi emas pula tak patuh syariah. Cara laburnya. Bagaimana proses jual beli emasnya. Ramai orang terpengaruh nak kaya tapi tak tahu halal haramnya. Ingat. Harta-harta ini akan menjadi beban kepada kita di akhirat kelak. Yang terakhirnya Ustaz, ringkas-ringkasnya ni harta ni panjang ni macam-macam harta bab pelaburan. Ni belum sebut lagi bab Bitcoin, cryptocurrency lah pasal duit EPF lah, duit KWSP lah, macam-macam cerita. Belum lagi MLM lah. Sekarang ni orang duk gila main atomi. Sekarang ni banyak orang duk main atomi. Tengah hot. Orang macam-macam cerita. Tengah hot sekarang. Jadi orang kadang-kadang tak ambil hirau bab halal haram ni. Ni belum cerita lagi bab takaful dengan insurans. Kadang-kadang renew road tax. Renew road tax tu pakai insurans, tak pakai takaful. Kereta pergi masjid. Kereta pergi masjid. Tapi renew road tax tu setiap tahun pakai insurans. Riba, haram. Itu belum tanya lagi beli kereta dengan bank mana. Sensitif pula. Itulah. Jadi harta haram ni sekeliling kita. Kita tak ambil hirau harta haram. Nahas kita di akhirat nanti. Kita takut kita muflis di sana. Jadi nak taubat harta haram ni macam mana Ustaz? Ni ada satu tajuk lain ni. Penyucian harta haram. Macam mana nak bijak, nak suci harta haram. Sebab taubat harta riba lain, taubat harta tipu lain, taubat harta rasuah lain, taubat harta pecah amanah lain, taubat harta curi lain. Jangan kita ingat istighfar aja. Kalau dengan istighfar lah taubat harta haram mudah sangat Ustaz. Kita pecah masuk rumah orang, kita ambil harta orang, kita pergi surau, kita pergi masjid, kita istighfar je. Senang sangat Ustaz kan? Senang sangat. Kalau macam tu dengan kita apa kat tipu orang lah. Sebab taubat ni senang sangat, istighfar. Sebab ramai kita salah faham. Bila mana dosa melibatkan dosa sesama manusia. Sangat susah untuk diangkat taubat dosa sesama manusia sebab ia melibatkan manusia itu sendiri, bukan melibatkan dengan Allah. Dan yang terakhir Ustaz, bagaimana dosa yang terakhir, yang ketiga saya ringkaskan saja, yang mana boleh menyebabkan kita muflis di akhirat adalah dosa perbuatan. Dosa apa? Dosa pukul orang, dosa cederakan orang, dosa sepak terajang orang, dosa tampar orang, dosa buli orang, dosa bunuh orang, dosa sihir orang, dosa putuskan silaturrahim. Ya Allah. Yang ni bergaduh dengan orang, kerja kita cari pasal je dengan orang, pukul orang, jadi gangster kita. Hakikatnya dosa-dosa perbuatan ini nak taubat nanti masalah kita. Saya pernah ceramah. Tapi kadang orang Ustaz. Ustaz, kadang orang dia seronok jadi pukul, nak jadi kaki pukul je ni. Dia seronok jadi kaki pukul, nak pukul orang Ustaz. Sebab itulah kita nak suruh dia mari belajar ni. Tak belajar pasal pukul orang satu hal. Benda ni sampai ke akhirat. Saya ceramah di satu masjid tu Ustaz, ada seorang hamba Allah tu, seorang jemaah tu, dia bangun tanya. Dia tanya apa soalan? Saya ni dulu gangster Ustaz. Saya gangster. Macam mana saya nak taubat? Sebab dia kata kenapa Ji? Sebab dia kata saya dulu pernah pecah rumah orang, saya pernah bully orang, saya pernah pukul orang, saya pernah cederakan orang. Sekarang tua nak taubat. Apa taubat dengan istighfar kalau kita pukul orang? Apa taubat kita pecah rumah orang dengan istighfar ke? Jadi kita kadang-kadang ambil ringan benda dosa sesama manusia. Yang ni yang kita takut sehingga putuskan silaturahim pun sama. La yadkhul jannata qati'. La yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Tuannya semayang tapi bergaduh dengan orang. Tuannya pergi haji tapi bergaduh dengan orang. Tuannya puasa tapi tak cakap dengan adik-beradik.
Tak cakap dengan mak saudara, pak saudara. Tak cakap dengan mak, tak cakap dengan ayah. Apa cerita ni kita ni? Apa cerita? Hakikatnya dosa sesama manusia itu sangat dahsyat. Yang ni yang kita nak ambil perhatian. Secara ringkasnya, dosa lidah, dosa harta haram, dan dosa perbuatan. Dosa perbuatan. Ni semua ni akan memakan dan memamak habis pahala amal soleh kita, pahala amal ibadah kita. Rawaklah kata Nabi banyak macam mana sekalipun. Di hujung hadis tu saya tak sempat nak ulas tu. Fa in faniyat min hasanatihi qabla an yuqda ma alaihi. Masa tak sempat tu Ustaz, kita nak ulas hujung hadis tu. Itulah. Tapi ada dua lagi tu Ustaz. Kau Ustaz nak top up lagi dua tu. Kan dua tadi tu. Dua tu dirungkaskan dalam tiga. Dalam tiga tadi. 5 tu sebenarnya tiga tadi. Dosa lidah, dosa harta haram, dan dosa perbuatan. Dosa perbuatan ni termasuk dosa mencederakan orang dan dosa membunuh orang. Ini Nabi sebut wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ini dosa bergaduh dengan orang, berbalah dengan orang, mencederakan orang. Jadi saya ringkaskan ada 3, iaitu dosa lidah, dosa harta haram, dan dosa perbuatan. Tapi dia merakumi 5 jenis lah. 5 jenis semua sekali. 5 lah. Allahu Akbar. Tadi ada lebih kurang 2-3 minit lagi. Macam mana? Ada soalan kau Ustaz? Orang nak tanya ada? Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita pun memang dah agak sampai kepada penghujung celoteh kita ni Ustaz. Mungkin kita kalau ada banyak lagi benda yang kita rasa boleh kita dapatkan daripada Ustaz ni, tapi al-maklumlah masa kita ni agak terhad sikit. Jadi insya-Allah kita akan mungkin ada rezeki kita akan adakan slot-slot yang lain lagi. Mungkin boleh Ustaz kupaskan lagi persoalan-persoalan yang berkaitan ni. Kalau kali ni kalau kali ni kita kupas tentang tajuk muflis akhirat ni, mungkin nanti kita boleh tengok pula muflis apa tadi yang Ustaz sebut tu apa tak ingat dah. Harta haram boleh, harta haram. Harta haram tadi tu bagaimana pula kita nak tengok macam mana nanti kan. Betul, ada 30 tajuk semua. Bab muamalat ni ada 30 tajuk boleh insya-Allah. Ya. Apa nama tu Ustaz? Kalau nanti saya tengok kalau ada persoalan yang mungkin ditanya oleh penonton-penonton kita ni. Setakat ini tak ada lagi tak ada yang bertanya dalam FB kita. Maknanya penonton yang ikuti slot kita ni sedang khusyuk dan memang faham sungguh ni apa yang Ustaz sedang kongsikan dengan kita ni. Dan begitu juga mudah-mudahan penonton-penonton yang akan buka selepas ni pun insya-Allah mudah-mudahan boleh ambil banyak manfaat ni yang berkaitan dengan muflis akhirat kita ni. Bagaimana tiga perkara tu pun sudah menyebabkan kita jadi muflis di akhirat, dan yang itulah yang kita bimbang dan takut sangat Ustaz kan. Sebab apa? Sebab kita orang semayang, kita orang puasa, kita orang keluar zakat, tapi di masa yang sama kita muflis. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Penat saja kita dunia ni penat. Penat saja. Jadi kalau ada mungkin pesanan-pesanan terakhir Ustaz yang mungkin Ustaz nak sampaikan pada penonton-penonton kita di yang mengikuti celoteh kita ni, mungkin ada persoalan pesanan terakhir Ustaz. Allah, silakan Ustaz. Baik. InsyaAllah terima kasih banyak kepada Zakat Pulau Pinang, khususnya Ustaz Zahari sendiri Al-Fadhil Ustaz. Saya secara umumnya nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua yang mendengar celoteh kita petang ni, agak hati-hatilah hubungan sesama manusia ni. Hati-hati dalam bab urusan harta kita sesama manusia.
hati-hati Ya. dalam bab urusan lidah kita dengan manusia, hati-hati dalam bab urusan perbuatan kita dengan manusia. Kerana semua ini akan menyebabkan kita boleh menjadi suatu musibah dan boleh menjadi suatu ujian yang besar buat kita di sini dan di sana nanti. Yang ni yang kita takut. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wallahu alam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak tuan-tuan dan juga Zakat Pulau Pinang. Putus Ustaz. Ustaz amboi. Nak bagi buah lah ni. Nak bagi buah lah pun dia tak mau Ustaz. Okey. Tak apalah. Okay. Ujat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Zakat Pulau Pinang. Ni okey Ustaz ni. Ni dah okey dah. Dah okey dah ni Ustaz. Apa ni sekali mungkin sekali lagi tak apa Ustaz bagi pesanan-pesanan terakhir tu mungkin kepada pembayar zakat yang bayar zakat, juga begitu juga kepada yang mungkin penerima zakat juga Ustaz, dan insya-Allah Ustaz akhirilah dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita yang terakhir ini atau celoteh zakat yang terakhir ini akan dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Fadhal ya Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih banyak semua Zakat Pulau Pinang khususnya Al-Fadhil Ustaz, khususnya semua yang ada yang mendengar pada petang ni. Pada saya, kita hati-hati hubungan dengan manusia dalam bab harta kita, dalam bab perbuatan kita, dalam bab lidah-lidah kita. Hati-hati kerana semua ini akan mengheret kita ke neraka Jahannam. Dosa-dosa ini perlu kita selesaikan di sini. Selesaikan semua yang kita pernah buat, benda-benda yang kita kemaksiatan, kemungkaran. Ini semua ni kita nak kena hati-hati. Dan kepada Pusat Zakat Pulau Pinang, saya sebenarnya amat berterima kasih kepada pembayar zakat. Gunalah peluang yang ada hari ni dengan esok ni, kerana kita ada pelepasan cukai lagi bila mana kita menunaikan zakat dalam tempoh tahun ni. Dan harta kita dalam bab zakat ni bermaksud harta bertambah-tambah, harta berkembang-kembang, harta membiak-biak, harta bertambah subur. Jadi jangan kita kira matematik kita sama dengan matematik Allah. Matematik kita tidak sama dengan matematik Allah. Matematik Allah ni bila lagi kita memberi, lagi berinfak, lagi bersedekah, lagi berzakat, maka harta kita lagi berkembang. Jangan kita guna akal kita dalam semua perkara. Ada kalanya kita kena rujuk Al-Quran, rujuk hadis. Jadi kepada pembayar zakat, ia adalah wajib, ia adalah fardu kepada kita. Tunailah zakat. Dan kepada penerima zakat pula bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dalam konteks menerima zakat ini, Zakat Pulau Pinang menunaikan pelbagai tanggungjawabnya. Maka mana yang memerlukan pertolongan, bantuan dalam bab keperluan kehidupan, boleh jumpa dengan Zakat Pulau Pinang. Dan saya ucap tahniah di Pusat Zakat Pulau Pinang kerana sama-sama menunaikan amanah pembayar zakat dengan mengagihkan duit zakat itu kepada mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan celoteh Zakat Pulau Pinang ini berterusan dan mendapat manfaat yang besar kepada kita semua dunia malah akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan syurgamu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murkamu dan azab api nerakamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Hafiz di atas perkongsian ilmu bersama-sama dengan kita pada petang ini. Saya sangat-sangat teruja dan sangat-sangat
rasa bangga dapat bersama-sama dengan Saudara Fadil Ustaz Hafiz kerana banyak ilmu yang telah dikongsikan dengan kita pada petang ini. Dan saya harap juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti rancangan ataupun celoteh zakat kita pada hari ini, bolehlah share kepada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tak dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini. Sekali lagi ucapkan pada Saudara Fadil Ustaz Hafiz, terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan dipertemukan kita lagi pada waktu-waktu yang lain pula, dan kita harap Allah SWT terus mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga akan terus memberkati silaturahim, hubungan di antara kita semua, insya-Allah. Sebenarnya itulah dulu tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.